Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam buat semua kawan-kawan. Alhamdulillah, pagi malam ni kita akan membincangkan satu topik yang familiar, yang sudah menjadi kebiasaan ataupun sudah diketahui oleh masyarakat umum, iaitu berkenaan dengan perjanjian baling. Okey. Sebelum tu, pertama sekali saya nak promote lah buku terbaru saya. Saya ni adalah salah seorang penulis artikel. Saya memberi tumpuan kepada perkembangan kampung baru, iaitu New Village. Kalau orang yang biasa membaca tentang zaman komunis akan tahulah tentang New Village, bukan kampung baru di Kuala Lumpur. So buku ni dekat saya ada 30 kopi. Hampa boleh dapatkan nanti, hampa boleh PM saya lah, PM di page. Ni buku ni kulit keras. Harga dia RM50. Ada 9 bab yang menceritakan tentang komunis secara umum, tetapi saya bertumpu kepada perkembangan komunis di Pahang lah. Ada 10 bab semua. Okey. So yang mana yang nak buku ni nanti boleh PM saya lah, PM dekat page tau. Okey, so malam ni lebih kurang 40 minit lah kot, tak payah panjang-panjang sangat. Saya nak membuka satu cerita berkenaan dengan perjanjian baling yang berlaku pada tahun 1956, setahun sebelum kita diisytiharkan mendapat kemerdekaan pada tahun 1957. Jadi sekarang ni saya sedang siapkan satu buku penuh berkenaan dengan kampung baru di Pahang lah, perkembangan kampung baru di Pahang. Sebab saya duduk di Pahang, jadi rekod-rekod semua ada di depan mata. Saya rasa macam rugilah kalau saya tak menelaah, tak kaji, tak baca dan sebagainya. Dan satu lagi, perkembangan komunis ataupun perkembangan penentangan komunis di Tanah Melayu ini banyak bertumpu secara umum, seperti mana yang ditulis oleh Dr. Ho Hui Ling, Dr. Azmi Ibrahim dan ramai lagi lah. Cuma di peringkat negeri tu, Kedah ada satu buku lah berkenaan dengan komunis di Kedah. Tapi bagi negara-negara lain, setakat ni tak ada lagi lah yang betul-betul spesifik. So jadi saya cubalah nak menjadi, orang kata apa, nak masuk ke dalam komuniti yang mengkaji tentang sejarah komunis. Cuma topik yang saya lebih berminat ialah perkembangan kampung baru, sebab ia berkaitan dengan kita lah, orang Melayu. Walaupun komunis tu memang berkaitan dengan kita, tetapi yang memberi impak yang lebih mendalam adalah kampung baru tu sendiri, di mana ia melibatkan sosio-politik, sosio-budaya dan sosio-ekonomi bagi orang Melayu lah, apabila dianggarkan lebih kurang 2 juta ekar tanah di seluruh tanah Melayu ini dibuat ataupun digunakan sebagai penempatan kampung baru ni lah. Okey. Jadi sebelum nak sampai ke tahun 1956 tu, saya cerita secara umum lah, macam mana boleh tercetusnya penentangan ataupun pemberontakan komunis di Tanah Melayu ni lah. Seperti mana yang kita maklum, penentangan komunis ni diisytiharkan darurat pada tahun 1948 apabila berlaku 2 pembunuhan di Sungai Siput dan di Negeri Sembilan lah. Jadi pembunuhan 2 orang pengurus berbangsa Eropah ni menyebabkan kerajaan British pada ketika itu yang diketuai oleh Pesuruhjaya Tinggi Melaya, iaitu Hendra Geni telah mengisytiharkan darurat lah. Okey. Dia ada satu persoalan dekat situ yang ditimbulkan dalam pelbagai surat-surat lama, penulisan surat khabar dan sebagainya, tentang luahan orang-orang Melayu pada tahun 45, 46, 47, 48 tu mengatakan kenapa semasa tempoh 2 minggu orang Melayu diganggu oleh komunis, malah komunis telah membuat mahkamah rakyat, berlaku pembunuhan kaum di antara Melayu dengan Cina, tetapi British tidak mengisytiharkan darurat. Malah kalau kita tengok ke belakang sikit, pada tahun 1946 Malaya Union ditubuhkan lah. Okey. So
setelah saya melihat secara tidak langsung, saya nak kata saya expert tak, saya bukan expert kepada bidang komunis, tetapi pada pandangan saya nak membawa satu naratif yang baru di mana saya merasakan bahawa ini adalah satu komplot terancang lah. Yang orang kata apa, sambil menjelang minyak, tengah-tengah huru-hara tu ambil peluang daripada kesempitan yang berlaku tu lah. Apatah lagi, orang Melayu pada ketika itu masih tercari-cari jalan untuk faham macam mana pengurusan pentadbiran politik dan kerajaan. Sebab orang Melayu, untuk pengetahuan apa, sebelum tercetusnya Perang Dunia Kedua, pentadbiran awam, penjawat-penjawat awam di tanah Melayu merupakan orang Cina. Orang Melayu tak ada tau. Lepas tu baru ada. Lepas pada Perang Dunia Kedua tu, barulah ada MCS, Malay Civil Servant. MCS, di mana barulah anak-anak raja ni, orang-orang besar-besar ni, anak-anak mereka dihantar ke England untuk belajar macam mana nak urus takbir. Walaupun mereka ada sekolah MCK, Penang Free School, Clifford School dan sebagainya, tetapi selepas Perang Dunia Kedua itulah barulah bermula gerakan besar-besaran untuk hantar orang Melayu ke sekolah-sekolah ni bagi belajar macam mana nak mengurus takbir. Sebab itulah, kalau kita baca dalam sejarah pentadbiran ataupun komen-komen lah beberapa sejarawan ataupun orang Cina yang mengkaji tentang sejarah pentadbiran di tanah Melayu, mereka selalu kata kami yang mengurus Melaya. Jadi orang Melayu ni tak tahu apa. Ini benda yang saya rasa ramai orang tak tahu lah. Saya rasa ramai orang Melayu tak tahu. Dan disebabkan itulah daripada segi politik kita ni terlewat lebih kurang 30 tahun daripada orang Cina. Ini pun diakui oleh Abdul Aziz Maktun dalam buku dia Politik Al-Imam, yang mengkaji tentang politik Melayu kiri daripada gerakan Islam. Dia mengatakan bahawa orang Melayu ketinggalan 30 tahun. 1930 daripada kajian dia mengatakan bahawa pada tahun 1930 sudah berlaku revolusi di China. Pelbagai revolusi sedang melanda lah. Apabila yang pertama sekali, bila Maharaja Cina yang terakhir, Puyi, dijatuhkan oleh Kuomintang. Kemudiannya rentetan daripada peristiwa tu banyaklah revolusi-revolusi yang berlaku, perang saudara dan sebagainya antara Kuomintang dan komunis. Kemudiannya sampailah komunis menang, membentuk Republik Rakyat Cina ataupun PRC. Tapi di tanah Melayu tahun 30, orang Melayu baru sedar itu pun impak daripada gerakan PEN Islam. Daripada gerakan tersebut barulah ada kemunculan kaum muda yang dipimpin oleh banyaklah Syekh Tahir Jalaluddin, Syekh Al-Hadi dan sebagainya lah. Dan semasa inilah baru kita tengok ada pertembungan politik ataupun perkembangan pemikiran yang melanggar batas-batas pada masa tu, melanggar batas-batas budaya masyarakat pada masa itulah. Apabila kaum muda membawa satu konstruktif pemikiran yang berbeza, di mana mereka mengatakan bahawa agama ini bukanlah sekadar agama, tetapi agama adalah satu bentuk panduan yang boleh memajukan umat dan bangsa lah. Ini pendapat yang dikemukakan oleh kaum muda menurut kajian Abdul Aziz Maktun. Dan ada banyak lagi buku macam W.R. Roth yang turut mengulas tentang nasionalisme orang Melayu. Begitu juga dengan Prof. Ahmad Adam lah, yang turut mengupas tentang isu-isu nasionalisme ni lah. Tapi pendek cerita, daripada tahun 30 sampailah zaman tercetusnya Perang Dunia yang pertama, lebih kurang tahun 1941-42, lebih kurang 10-12 tahun, orang Melayu masih lagi tercari-cari jalan untuk macam mana nak memahami situasi politik pada ketika itu. Okey. So, itu pengenalan. Okey, yang mana nak buku yang saya nampak tadi ada komen-komen tu, yang bagi salam tu, Waalaikumsalam. Okey, yang mana nak buku tu nanti, buku ni boleh nanti hampa PM saya dekat page ni. PM saya lah. Okey, so macam mana cerita dengan perjanjian Bali ni? Okey, kalau kita faham daripada struktur politik yang berlaku pada tahun 1948, tahun 46 ditubuhkan Melayu Union, keadaan agak tenang, lebih kurang 2 tahun. Saya melihat saya duk baca buku-buku macam penulisan tentang Tan Cheng Lock, surat-surat Tan Cheng Lock, Andrew Gini dan sebagainya.
Benda-benda ni semua duduk dalam microfilm yang terpaksa diakses, ambil masa yang panjang. Saya pun tak ada nak baca semua lah. Tetapi yang menarik saya ialah semasa tahun 46-47 tu, kita pernah dengar AMCJA, PMCJA dan Putra. Malah yang menarik sekali apabila saya baca satu buku yang diterbitkan oleh Gerak Budaya, saya tak ingat tajuk dia, tapi Merdeka lah lebih kurang itu, The British Rule in Malaya, aku tak salah saya. Dia menyebut bahawa selepas AMCJA diharamkan ataupun dibubarkan, muncul PMCJA yang turut dipimpin oleh Tan Cheng Lock. Okay. So PMCJA ni ditubuhkan atas dasar untuk mengambil ataupun menyerap tuntutan-tuntutan yang dibuat oleh orang Melayu lah, iaitu PEN Melayan, PEN Melayan apa benda saya tak ingat lah, PMCJA tu. Dan terlantiknya Tan Cheng Lock sebagai pengerusi PMCJA adalah atas kehendak komunis, PKM. PKM ni dah wujud, Parti Komunis Melayu dah wujud tahun 1930 di Tanah Melayu. Jadi PKM yang push Tan Cheng Lock untuk menjadi presiden PMCJA. Kemudiannya selepas pelantikan ni beberapa ketika berlakulah beberapa rusuhan-rusuhan kecil yang menyebabkan British melancarkan Trade Union Act ataupun Akta Pertubuhan Kesatuan Sekerja pada tahun 1930 tu lah. Dan ada banyak kesatuan masa tu. Kesatuan pekerja ni banyak. Kesatuan Getah, Biji Timah, Lombong ni, kayu balak dan sebagainya lah. Dan start daripada situ lah British mula duk orang kata apa, duk menyiasat lah pokok ni, tetapi tidak menjangkakan bahawa Perang Dunia Kedua tu meletus. Dan disebabkan tu, dalam buku yang sama tu menyebut sebelum British dia nak belah daripada Tanah Melayu, wakil-wakil British telah bertemu dengan semua kongsi gelap Cina. Semua kongsi gelap Cina, semua parti-parti kiri, parti-parti Cina lah, memberitahu bahawa lepas kami belah ni, kami akan datang balik, tapi hampa kena setia teruskan memberi sokongan kepada British. Ini tulisan yang dibuat oleh orang Cina lah, bukan saya nak pergi reka sendiri pada. Okey. Jadi dah ada satu kesepakatan di situ. So bila dia sebut kongsi gelap, dia tak sebut pasal komunis. Jadi bila dah buat deal, komunis adalah satu parti yang kuat pada masa tu. Tak mustahil British juga membuat perjanjian dengan komunis. Tetapi jarang pula diceritakan macam mana rentetan pertemuan ni. Ini satu perkara yang menarik untuk dikaji lah. So dalam buku MPAJA, ringkasan MPAJA, Indra Jaya Abdullah yang diterjemah, Indra Jaya Abdullah diterjemah, diterbitkan oleh Gerak Budaya juga, menyebut bahawa MPAJA ni lahir daripada STS 101 lah. Masa duk kalut-kalut nak bondok tu, jadi tahanan-tahanan Cina ni yang dibawa ke Singapura dilatih untuk taktik gerila, berperang, dan menjadi satu pasukan bantuan kepada British yang akan balik ke Tanah Melayu lah. So daripada STS 101 ni kemudiannya dihantar ke Tanah Melayu membuat perhubungan sama ada daripada darat, laut dan laut memberi maklumat tentang lokasi-lokasi Jepun dan sebagainya lah. So daripada STS 101 ni terbentuklah MPJA dan kemudiannya berkembang ke seluruh Tanah Melayu. Orang Melayu pula tidak diberi apa-apa latihan. Sampailah tahun 1946 barulah ada batalion Askar Melayu, dan kemudiannya pada tahun 1948 barulah dikembangkan menjadi brigade. Ada 2 brigade ditubuhkan atas persetujuan Majlis Raja-Raja Melayu. 2 brigade Askar Melayu. Baju lebih ada lagi. Untuk baju boleh pergi kat page Kataha. Nanti tag dekat Shopee Kataha ada baju. Boleh macam-macam produk lah ada, insyaAllah. Okey, so kita pendekkan lagi cerita. Kemudian selepas berlakunya pembunuhan tu, kalau saya ada
terlajak ke apa, bagi tahu noh. Kut saya ada terlepas ke apa. Duk baca sambil baca komen ni kan terlupa. Okey. Tahun 1950, selepas 2 tahun British ni dia all out. Dia berperang menggempur komunis. Dianggarkan ada sekitar 20,000 komunis dan ada tentera backup lah, iaitu Minuan. Minuan ni satu gerakan rakyat yang muncul pada zaman Perang Dunia Kedua lagi. Jadi benda ni dah berakar umbi dah. So British Mind tu dalam keadaan tanah Melayu yang kucak-kacir. Tapi yang menariknya pula, bila kita sembang pasal Melayu, orang Melayu tak ada satu organisasi ataupun bentuk macam Minuan ni. Selepas parti-parti kiri Melayu diharamkan, orang Melayu terpinga-pinga, tak tahu nak buat apa. Malah sebenarnya dalam tempoh 2 minggu tu, masa British keluar, kalau kita tengok di Indonesia tahun 46 tu lah, tahun 45 itulah tarikh kemerdekaan di Indonesia, di mana rakyat Indonesia, Soekarno mengisytiharkan terus kemerdekaan dan mengambil risiko lah. Bukan askar Melayu ditubuh. Wallahualam, saya rasa betul ikut tahun 33, sebab saya baca tahun 46 tu diperbesarkan lebih kurang macam tu lah. Wallahualam, saya kena refer balik. Terima kasih kepada Hafizi Lizan. Okay. So, di tanah Melayu tahun 46, kita tak ada pemimpin. Tak muncul satu pemimpin kecuali Dato' On lah. Tapi Dato' On pun masa tu duk berbolak-balik, duk sembang. Bukanlah duk sembang, duk tak tahu nak macam mana nak push. Tapi di side orang kiri macam Ibrahim Yaakob, Burhanuddin Ahlami apa semua, mereka nak merdeka bersama Indonesia. Dan perkara inilah yang mendapat tentangan daripada Sultan Melayu yang tak mau tanah Melayu ni disatukan di bawah Indonesia. Tapi perancangan yang saya baca melalui rekod-rekod lah, seperti mana yang selain daripada rekod-rekod yang ada, buku-buku yang ditulis oleh Abdullah Sidi dan sebagainya, walaupun orang kata tak boleh pakai lah buku-buku mereka tu sebab mereka leftist kan, orang-orang kiri, tetapi menurut mereka, selepas mereka dapat kemerdekaan, pengisytiharan kemerdekaan daripada Indonesia tu, mereka akan belah daripada Indonesia. Ini ucapan yang selalu dibawa lah oleh golongan kiri lah. Okey. So, orang Melayu ni tak tahu apa, blur, dan mengharapkan pembesar Melayu untuk pengulu, sultan dan sebagainya untuk mengurus nasib mereka. Lepas tahun 48, 2 tahun berperang, tak boleh buat apa, British tak boleh push. British gagal untuk membasmi komunis ni sebab komunis dah sangat familiar dengan keadaan hutan di tanah Melayu. British pula dia baru duk kalut, dia pun duk kalut dengan habis zaman Perang Dunia Kedua, ekonomi dia jatuh dan sebagainya. Dan British hampir-hampir bankrupt. So tidak ada satu tindakan drastik dibuat untuk menghapuskan komunis lah. Sampailah Briggs, Harold Briggs datang ke tanah Melayu membawa satu rancangan yang dikenali sebagai rancangan Briggs. Rancangan Briggs ni dia punya kata-kata hikmah dia ataupun quote, win heart and soul, memenangi hati dan jiwa. Maknanya memenangi hati dan jiwa ni bukan hati dan jiwa orang Melayu. Ni saya duk bincang dengan Abang Rafi lah, Rafi Rahmat, admin page KPDSM Kelab Militer apa dia punya page tu. Jadi dalam perbincangan kami duk bincang-bincang tu, dia katalah dia selalu pakai teori heart and soul tu, winning the heart and soul, lebih kurang macam tu lah. So memenangi hati dan jiwa ni bukan memenangi hati dan jiwa orang Melayu sangat, tetapi memenangi hati dan jiwa Cina. Sebab orang Cina ni dah satu hati dengan komunis. Dan untuk pengetahuan hampa, kalau kita baca komunis ni dia selalu bunuh orang kan. Macam daripada tahun 46 tu dia dah start bunuh orang, termasuklah orang Melayu. Dan dia banyak bunuh Cina. Cina-Cina yang dia bunuh ni adalah Cina-Cina Kuomintang. Dan Cina-Cina Kuomintang ni pula yang kemudiannya masuk ke dalam askar Melayu dan bukan masuk ke dalam pasukan keselamatan, menjadi satu unit special force lah. Daripada segi memintas maklumat apa semualah. So ada Cina yang side dengan bukan nak kata side dengan Melayu tau. Hampa kena faham, dia bukan side Melayu, dia lebih kepada survival depa sebab depa dah start kena bunuh. Depa dah start bergaduh sama-sama depa lah sebab ideologi di China Kuomintang dah kalah.
So mereka nak cuba bunuh semua Cina-Cina yang menyokong Kuomintang di tanah Melayu. Sebab Cina-Cina yang berada di tanah besar Cina dah lari ke Taiwan. Okey, sebab tu sampai hari ni mereka duk bergaduh. Taiwan dengan tanah besar Cina ni duk berperang pasal ideologi tu. Okey, and then daripada Kuomintang inilah terbentuknya MCA. Yang ditubuhkan pada tahun 49 selepas semua parti-parti politik diharamkan. Okey. So siapa presiden MCA yang pertama? Presiden MCA yang pertama adalah orang yang sama, iaitu Tan Cheng Lock daripada MCJA, PMCJA, MCA. Jadi Tan Cheng Lock ni membawa ideologi yang sama ataupun cita-cita yang sama, iaitu hendak memelayakan orang-orang Cina yang ada di tanah Melayu. Sebab tu kalau kita baca daripada sudut pendudukan dan orang kata migran kita baca daripada sudut migran tu, selalu dia sebut Melaya. Dia nak melayan Malaysia, dan gagasan tu jugalah yang dibawa oleh PAP, DAP dan sebagainya. Tujuan dia adalah untuk memelayakan, bukan memelayukan, tak. Dia bukan nak melayukan, dia nak memelayakan kita Cina-Cina ni sebagai orang yang duduk di tanah Melayu ni lah. So tahun 49 Tan Cheng Lock naik sebagai presiden MCA. Itu pun selepas beberapa siri pertemuan dia dengan Henry Geni. Henry Geni kata kat Tan Cheng Lock, okey, sekarang ni hang lah jadi presiden MCA. Dia ada satu cerita panjang pula lah. Itu saya nantilah. So, kita nak fokus kepada tahun 40 atau 56. Okey, dia dah naik sebagai presiden MCA. Apa yang diminta ialah, yang pertama, hak kerakyatan. Selepas dia dapat hak kerakyatan tu, yang kedua ialah di mana orang Cina ni nak duduk, iaitu tanah. Yang ketiga, selepas dapat tanah, apakah hak-hak orang Cina yang duduk menetap di tanah Melayu. So 3 perkara ni lah yang diperjuangkan. Hak-hak ini yang disebut ni, hak ni salah satunya adalah pendidikan lah. Ini satu contoh yang panjang lah, yang tu kira kena topik lain lah. Dia anekdot-anekdot yang kita kena tengok satu-satu lah. Okey. Jadi sepanjang tempoh darurat ni, darurat pertama 1948-1960. Dalam tempoh darurat ni ada banyak siri-siri perbincangan yang dibuat di antara semua kaum, terutama sekali di antara UMNO, MCA dan British. Okey. Dalam perang-perang ni, MCA dia minta supaya orang-orang Cina diberikan hak kerakyatan, disebabkan mereka ni tak boleh balik. Jadi BRICS ni dia try yang first dia try dengan penubuhan Home Guard. Jadi KJ Ratnam dalam buku dia Politik Perkauman, KJ Ratnam ni orang Singapura, buku diterbitkan Universiti Malaya tahun 1967. Jadi KJ Ratnam menyebut ketika Home Guard ini dilancarkan, lebih kurang 6,000 pemuda-pemuda Cina ni lari balik ke China. So daripada satu sudut yang kecil saja, sebenarnya bukanlah alasan bahawa Cina-Cina ni tak mau balik, tapi mereka memang nak duduk di sini. Sebab 6,000 tu balik. So kenapa? So bila Tan Cheng Lock kata Cina-Cina ni tak mau balik, itu salah satu perkara yang kita kena tengok balik lah, pandangan ataupun yang dikemukakan oleh Tan Cheng Lock. Okay. So dalam masa yang sama, semasa tahun 1951 tu diadakan perbincangan CLC, Commercial License Committee, perbincangan tentang kebajikan masyarakat Cina, orang Melayu dan sebagainya. Dalam perbincangan tu menyebut tentang hak kerakyatan dan sebagainya. Jadi sebelum tu tahun 48 Perlembagaan Rakyat dikemukakan. Ni sebelum nak diharamkan MCJA dengan Putera tu mengeluarkan resolusi Perlembagaan Rakyat, di mana PKMM yang dipimpin oleh Dr. Burhanuddin Al-Hilmi mencadangkan supaya semua orang, semua kaum diletakkan di bawah satu nama, iaitu Melayu. Hang Cina kah, hang India kah, semua Melayu. Kita nak pakai term macam Indonesia. Tapi benda ni ditentang oleh Tan Cheng Lock lah, dan komuniti Cina yang tak bersetuju. Sebab dia kata, bila hang melayukan kami akan hilang adat budaya. Sebab tu kemudiannya tertubuhnya Dongzong.
Jiaozhong. Jiaozhong ni dia memperjuangkan budaya. So selepas tu mendapat tentangan, diharamkan dan sebagainya, mereka pun terus menjalankan mereka punya kerja lah. Di mana selepas kerakyatan tu diberikan secara berperingkat, maka diisu ataupun dikeluarkan IC. Dikeluarkan IC secara berperingkat lah. Okay, so bila keluar IC and then dilancarkan Kampung Baru tu lah tahun 1950. Hari ni lah yang topik yang saya sedang kaji ditubuhkan Kampung Baru, iaitu Resettlement and Squatters. Resettlement ni maksudnya penempatan semula, dan squatters ni adalah setinggal lah. So resettlement ni semua kampung-kampung yang dianggap mempunyai hubungan dengan komunis mestilah dipindahkan ke satu tempat yang dekat dengan kawasan-kawasan bandar dan pentadbiran kerajaan lah. Okay, so bila berlaku pemindahan tu, banyak rungutan dikeluarkan oleh orang Cina lah. Sebab alasan yang pertama, British kata kena ambil mereka ni pasal masa Perang Dunia Kedua, Cina-Cina ni, orang-orang kampung apa semua ni lari ke pinggir-pinggir hutan. Dan hutan ni menjadi satu tempat kepada komunis lah. Jadi berlaku hubungan tu yang menyebabkan British sukar untuk menghapuskan gerakan PKM. Okay, selepas dibuat pemindahan resettlement ni, tahun 1950 berlaku beberapa insiden lah. Di mana contohnya saya akan sentuh pasal di Pahang lah, pasal saya buat research di Pahang. Contohnya macam Teriang ni memang kawasan Cina lah. Sampai hari ni pun Bentung, kalau hampa pergi di Bentung pun memang kawasan Cina. So mereka komplain lah, mereka kata kami main pindah ni susah, tak ada apa, jadi kami memerlukan bantuan. So atas sebab benda-benda ni, maka Director of Operation telah menubuhkan FWC, iaitu Federal War Committee. Kemudiannya di peringkat persekutuan tu FWC, and then SWEC, State War Executive Council, dan di peringkat daerah DWEC, District War Executive Council. Ini suatu pentadbiran zaman darurat di Tanah Melayu lah, yang terpakai kepada semua negeri. So di bawah SWEC ditubuhkan satu Sekretariat Kebajikan Cina. Di bawah Sekretariat Kebajikan Cina ini, yang dipimpin oleh MCA secara tidak langsung, ditubuhkan dua jawatan lah, iaitu Jawatan Pegawai Kebajikan Cina dan Penolong Pegawai Kebajikan Cina. Yang penolong pegawai ni duduk di daerah lah, yang akan membantu pegawai-pegawai daerah untuk menguruskan Kampung Baru lah. Jadi daripada daerah dia akan bawa isu ni kepada state akan bawa kepada federal. So bila bawa kepada federal, apa-apa isu berkenaan dengan Kampung Baru akan dibincangkan lah. Okey, bila dibincangkan benda-benda ni, so Cina-Cina ni dah desak sebab dia kata masa dia berpindah tu, dia terpaksa buat rumah panjang lah, dicadangkan untuk buat rumah panjang yang boleh memuatkan sampai 200 orang. Kemudian berlaku beberapa insiden kebakaran, komunis mai bakar rumah mereka, pekat mati habis apa semua. Kemudian barulah tahun 1951 pihak kerajaan ataupun FWC ni tadi mencadangkan supaya setiap rumah ni dapat lot masing-masing, lebih kurang 90 kali 55, termasuk tanah untuk dicucuk tanam, buat rumah dan sebagainya lah. Okey, so bila dapat tanah ni leasehold, tanah pajakan 99 tahun, dan akan diambil balik lah. Seorang berkira lah daripada tahun 52 sampai lah ni berapa tahun dah. Okay, dia leasehold lah. Ini peringkat awal lah, nanti saya cerita yang hujung-hujung. Okay, selepas dapat tu tanah-tanah ni tadi ni, mereka yang dipindahkan tu tadi, yang di kononnya dipaksa. Kalau hampa baca buku, banyak buku berkenaan dengan Kampung Baru ni tulis oleh sejarawan Cina berkenaan dengan New Village ni. Dia kata seolah-olah mereka ni kena seksa, duduk dalam kem tahanan dan sebagainya. Padahal semasa pemindahan tu, mereka diberi pempasan sebanyak 100 hingga 500 ringgit untuk hang pindah masuk Kampung Baru. Hang dapat duit, hang dapat rumah, hang dapat tanah. Dan
selepas keluarnya berundurnya PKM daripada Tanah Melayu tahun 1954, ayak dan elektrik mula masuk. Dibuatlah jana kuasa macam-macam lah mereka buat lah. Mereka buat dewan, buat sekolah dan sebagainya. Okey. So apa jadi kepada Kampung Melayu? Kampung Melayu tak dapat apa. Walaupun dalam minit-minit mesyuarat mengatakan bahawa British mengatakan bahawa orang Melayu mesti dapat apa yang Cina dapat. Tapi apa orang Melayu buat masa tu? Pemimpin Melayu buat. Bila ditanya ada masalah tak? Semua pemimpin kata orang Melayu tak ada masalah. Very good. Dia kata bagus, orang Melayu tak ada masalah. Tok Mulu ke, pegawai daerah Tok Mulu lah jadi kepala ni. Tok Mulu pun kata tak ada apa, bagus, orang Melayu tak ada masalah. Jadi orang Melayu tak ada masalah. Bila tak ada masalah jadi macam lah. Ni salah, ni sikit lah saya nak sentuh kan. Okey, kita abaikan contoh tu. Kemudiannya bila dah dapat semua tadi tu, 3 perkara tadi ni, maka tahun 1954 berlaku pengunduran besar-besaran oleh PKM. Pengunduran besar-besaran oleh PKM sampailah ke sempadan Selatan Tai. So saya cuba memahami apakah konteks hubungan di antara MCA dengan PKM ni. Tadi tahun 46 PKM yang mencadangkan Tan Cheng Lock sebagai Presiden PMCJA. Bila PKM berundur tahun 54 ke sana, daripada tahun 50 sampai 54, orang Cina ni dia dah dapat semua. Dia dapat IC kerakyatan, dapat tanah, dia dapat kemudahan. Dan dia dijamin untuk berniaga. Malah, mereka ada estate. Banyak estate sampai lah pun ada estate Cina ni. Dan dalam rekod yang saya baca, lebih kurang 100 dah file yang saya duk selok, buka, baca satu-satu, saya tak jumpa lagi ladang Melayu. Orang Melayu tak buka ladang getah kot tu. Tu hak British kata Melayu pemalah. Saya tak jumpa lagi ladang Melayu, ladang getah Melayu. Saya tak tahu orang Melayu buat apa time tu. Lah ni pun orang Melayu pun tak tahu buat apa kan. Okay. So 54 berundur, mereka dah dapat semua. Selepas tahun 54 barulah usaha-usaha untuk menggiatkan pembangunan di kampung-kampung baru dijalankan. Dengan luah mula. Okey. Secara tiba-tiba pada tahun 1956, 55 tu ada satu file the amnesty to komunis. File rahsia ni dah diturun taraf. Saya dah baca file tu. Menyebut British intelligence ataupun perisikan British sudah memberi jawapan-jawapan kepada Tunku Abdul Rahman tentang apakah permintaan yang akan dibuat oleh komunis. Jadi bila saya baca, saya pun terkejut. Rupa-rupanya apa yang diminta oleh Jinping sama macam mana yang dilaporkan oleh British. Pelik kan? Misteri. Macam mana apa yang Jinping minta tu sama dalam laporan tu. Cuma bentuk soalan jawapan tu berbeza lah, tapi permintaan dia tetap sama lah. Contohnya macam dia nak PKM tu jadi satu parti politik rasmi. Okay. So tahun 56 tu berlakulah perbincangan di antara UMNO, di antara komunis, British, dan menghantar David Marshall. David Marshall ni Presiden Singapura yang pertama. Ya ke? David Marshall ni Perdana Menteri ke Presiden? Saya tak ingat lah. Tapi David Marshall lah lebih kurang. Hampa carilah balik pasal David Marshall Singapura ni. David Marshall ni orang Yahudi. So saya macam pelik. Pasal apa British ni yang menjadi suara kepada Tunku Abdul Rahman. Malah Tunku Abdul Rahman dinasihatkan supaya jangan cakap apa-apa.
Jangan bunyi sepatah. Dia tanya angguk lah. Dan kalau hampa tengok footage Tan Cheng Lock masa perbincangan tu, Tan Cheng Lock ni muka cuak. Sebab mungkin first time dia berhadapan dengan Jinping, ataupun dia takut Jinping salah cakap. Saya seriously, saya memang skeptik lah dengan cerita Cina ni lah kan. Amai lah MCA ke, DAP ke, kan. So sama ya. Okay. So dalam perbincangan tu, dalam beberapa buku yang saya duk baca pasal rundingan baling ni, disebut, contohnya macam Jinping sendiri menyebut dalam buku dia, dia kata kepada Tunku Abdul Rahman, dia kata, Tunku, aku ni main nak bincang dengan hang. Lebih kurang lah bahasa dia. Aku main ni aku nak bincang dengan hang. Tapi pasal apa orang putih ni, ada pegawai British tu, askar, dengan David Marshall lah, duk apik depa tu, duk apik Tunku Abdul Rahman, pasal apa askar ni duk cakap bagi pihak hang. Sekarang ni tanah Melayu ni, dia kata komunis ni berjuang untuk kemerdekaan tanah Melayu. Kami nak berunding dengan orang yang kononnya bakal menjadi Perdana Menteri Malaysia. Benda ni lah yang saya rasa orang pun tak tahu. Tapi saya nak beritahu lah. Jadi Tunku Abdul Rahman ni diam. Apa pun dia angguk. Lepas tu dia senyum. Angguk senyum. Adalah dia kata sepatah dua. Dia kata, masa mula-mula ucapan tu dia kata, mainlah serah diri, kita akan bantu apa semua lah, dan sebagainya lah. Dan dalam satu buku saya tak ingat, di sebelah bilik depa tu ada rakaman suara dibuat. Sebelah bilik depa berbincang tu, sebelah tu ada pita suara apa semua direkam lah. Ada satu orang yang duduk di bilik itulah yang merakam segala percakapan tu. Dan sampai hari ni dia classified lah, tidak dibuka kepada umum. Siapa boleh tengok. Ada duduk kat England tu. Okay. Lepas bincang-bincang tahun 56, tahun 57 merdeka. Tahun 55 PRU yang pertama. 54 British, 54 komunis berundur ke selatan Tai. 55 PRU yang pertama. 56 perundingan baling. 57 merdeka. Cuba hampa tengok betul-betul 4 tahun ni. Cuba hampa fikir, hampa kaji betul-betul kan. Hampa rasa ada komplot lah tu. Tapi kalau saya cerita, kalau kita kaji dia di sejarah ni, dia akan dipertikaikan lah. Kononnya banyak sangat nak cerita ni. Nak cerita apa sebenarnya. Sebab sejarah ni dia tak boleh. Kajian sejarah ni dia kena ada skop-skop kecil. Dia tak boleh cerita kita. Saya ni bukan nak selamatkan dunia. Ini yang selalu dinasihatkan oleh pensyarah saya lah. Pensyarah kata, nak kaji satu topik, kamu baru je. Jangan sentuh bab-bab lain. Sebab lagi dia akan jadi terlalu abstrak, terlalu meluas. Tapi itulah, 4 tahun ni saya anggap sebagai 4 tahun yang sangat misteri. Tahun 52, pilihan raya bandaran. Dalam duk perang, dalam duk isytihar darurat. Macam kita lah, COVID lah ni. Boleh lah orang duk pergi buat apa, kenduri, makan sok apa semua. Makan sok pula. Makan apa, iftar lah, buka puasa, sungkai apa semua. Dalam duk darurat ni. Sama juga zaman tu. Isytihar darurat selama 48, 60, 12 tahun. Boleh pula buat PRU. Boleh pula buat PRU. Ini benda-benda yang kita kena tengok lah. Okay. Apa yang saya lupa dah tadi. Ada nak sebut. Okay. Dulu saya pernah sebut tentang penyerahan yang dibuat oleh anggota-anggota komunis. Ada video lama aku tak salah saya. Masa tu memang saya panas gila.
saya rasa dalam YouTube saya ada kot apa cari pasal MCA dalam YouTube saya, apa dengar balik tu. Tu lama 2 tahun lepas masa tu memang saya panas gila. Saya baca buku The History of MCA. Handpad Kun yang saya pegang sebagai kitab utama saya lah untuk kaji pasal isu masyarakat Cina ni. So dalam penyerahan mereka duk berserah diri apa semua ni lagi datang apa boleh baca buku JR Ratnam kot. Saya tak ingat lah nama dia tu. Tapi junior lah, orang India, pegawai polis, Kota Polis Selangor, yang cerita macam mana mereka ni struggle lah, berempas pulas untuk melawan komunis. Dan menariknya, mana-mana komunis yang menyerah diri akan diberi pempasan. Dan mereka ni akan dibawa masuk ke dalam kampung baru. Persoalan dia, orang Melayu dapat apa? Hang dapat apa? Orang Melayu tak pernah melawan, tak pernah memberontak, tak pernah buat revolusi. Apa orang Melayu dapat? Inilah kebenaran dalam sejarah. Mungkin benda ni akan jadi isu panas lah. Tapi saya bercakap atas dasar saya baca rekod. Bukan saya nak pergi mereka tentu lah. So persoalan dia, apa orang Melayu dapat? Tiba-tiba tahun 69 raid kemuncak kepada kemarahan. Berlaku rusuhan kaum. Datuk JJ Raj. Betul. Azimar. Datuk JJ Raj. Hampa baca buku dia. Hampa cari buku dia. Buku tu kalau hampa baca memang sakit hati. So cerita dia bulan puasa tu. Cerita bab-bab ni panas lah. Esok pekat tak mangkit sok. Okay. So cerita kampung baru tadi daripada tahun 60 sampai tahun 80-an, sampai tahun 90-an, daripada 600 kampung baru ni tidak ada satu data rasmi berapakah jumlah kampung baru yang menerima geran tanah. Tapi kalau di Pahang ni, saya duduk round-round dulu macam di Jerantut, kebanyakan kampung-kampung baru ni dah dapat geran tanah. Ni mereka push masa zaman BN. Tapi di Perak ni susah sikit. Sebab tu DAP Perak ke MCA Perak ke, dia duk nakkan tanah. Yang pajak 999 tu itulah tanah kampung baru kalau nak tahu. Orang Melayu dapat apa? Lah mereka tak apalah, tak dapat tanah, mereka beli tanah. Mereka beli tanah Rizak. Siapa yang jual tanah Rizak? Orang kita juga. Okay, so saya tak maulah memanaskan keadaan. Dia sebenarnya cerita saya komunis ni, orang kata apa, kita ambil 12 tahun tu. Kalau saya buat buku saya rasa tebal. Cerita satu. Tapi itulah, kajian sejarah ni kita tak boleh nak terlampau tebal. Kalau buat buku tu tebal pun orang tak baca. So saya fokus je lah satu topik. Okay. So sekadar itulah. Sekadar itu sajalah saya nak cerita pasal liku-liku rundingan baling. Di sebalik cerita rundingan baling yang kononnya macam payah gila kan, yang nampak macam lancar, macam tak ada masalah okay. So itulah sebagai penutup. Semana yang nak buku saya, dalam ni saya ada tulis berkenaan dengan kampung baru, tapi berkenaan dengan kampung baru di Pahang lah. Tapi dalam buku ni ada 10 bab, 9 bab yang lain menceritakan tentang komunis. Ini adalah buku terbaru berkenaan dengan komunis yang apa boleh baca. Okay. So sebagai kesimpulannya,
hampa tunggulah buku baru saya yang akan keluar hujung tahun ni insyaAllah, iaitu Perkembangan Kampung Baru di Pahang, yang sebenarnya tak jauh beza lah dengan kampung baru lain di negara lain. Struktur pentadbiran, cuma beza daripada segi kekuatan ketumbukan komunis lah, dan macam mana pergerakan orang Cina di negeri-negeri lain. Macam Pahang ni dia lain sebab dia ada beberapa daerah yang memang yang padat dengan Cina. Tapi kalau Johor cerita lain pula. Johor memang Cina banyak lah. Okay. So boleh PM saya nanti dekat PM saya terus lah. Ada 30 kopi. Buku ni kulit kerah. RM50 saja. Tak termasuk pos. So bolehlah PM saya nanti. Nak baca lebih-lebih kurang lah. Apa yang saya cerita ini adalah sebahagian daripada apa yang saya tulis. Dan artikel-artikel yang sedang saya siapkan lah. Dan buku yang saya siapkan juga insyaAllah. Doa-doa lah. Sebenarnya menceritakan tentang sejarah pertembungan di antara Cina dengan Melayu ni panas. Sentiasa bergolak. Tapi yang duk pelingkuk kita, bukan kita lah sangat, tapi pemimpin-pemimpin kita. Maaf saya cakap macam ni, tapi saya perlu menyatakan kebenaran bahawa selama ni orang Melayu ni bukan ditindas sangat oleh bangsa lain, tetapi bangsa sendiri, iaitu pemimpin-pemimpin kita lah, daripada atas sampai ke bawah. Saya tanya semua bagus, tanya apa tak ada masalah. Orang Melayu kena paksa pindah ke kampung baru, tak bagi apa, selai sepinggang. Orang putih main dengan lori, kutip-kutip, bawa pergi pindah, duduklah hampa mampu hilang tu, pandai-pandai hampa lah. Air tak ada, elektrik tak ada, semua tak ada. Dan kalau macam isu di Pahang ni, bukan kita isu di Pahang, isu kampung baru ni, di mana 2 juta ekar tanah tu adalah kebanyakannya hutan-hutan simpan yang ditebang dan sebagainya lah. So kayu-kayan tu dijual, ada yang digunakan untuk buat rumah dan sebagainya lah. So hasil dia pergi mana? Hasil pergi mana tu satu. Adakah orang Melayu dapat hasil? Orang Melayu apa pun tak ada. Tinggal bulu. Tak maaf saya cakap, dia orang Kedah, dia memang orang Kedah memang cakap ni agak kasar. Okay. So itu saja daripada saya. Terima kasih kerana setia menonton. Hari ni view paling ramai kot saya rasa kan. Hampir-hampir nak 100. Saya duk harap ada 100 view. Payah sungguh nak dapat 100 ni. Paling tinggi malam ni kot saya dapat lebih kurang 85. Topik ni panjang InsyaAllah. Okay, untuk yang lain-lain tu untuk dapatkan macam baju ni dan sebagainya, apa boleh pergi ke Shopee ke Taha. Saya minta sokongan daripada kawan-kawan untuk belilah produk-produk ni. Sebenarnya apa ni dikeluarkan oleh kawan-kawan saya jugalah. Saya tak ada apa pun, saya just promote untuk bisnes baru ni lah. Saya bukan duduk dalam syarikat, saya mempromosikan apa yang sedang diusahakan oleh kawan-kawan. Dan sekiranya hampa ada barang-barang merchandise yang nak dijual ke apa ke, boleh bagi tahu kat saya. Hantar mail lah kat saya kan. Tak main kat saya, InsyaAllah saya tolong promote lah lebih. Saya akan tolong promote InsyaAllah. Okay, so jangan lupa pergi ke page Kataha. Sekarang ni mereka keluar satu butang baju Melayu, logo rimau ni. Butang baju Melayu khas sempena 200 tahun memperingati Perang Musuh Bisik, yang sebenarnya di sebalik cerita perang tu juga melibatkan orang Cina. Misteri Nusantara no? Okay, so sekian saja dari saya. Siapa yang nak buku boleh PM saya. Ada 30 kopi kat tangan saya. Saya boleh sign lah on the spot. Malam ni beli, esok saya post lah. Saya boleh sign terus lah. Lepas tu tak habis 30 ni saya tak sign lah. Tanpa kena beli direct dengan Kataha. Okay, so sekian saja daripada saya. Terima kasih kerana menonton. InsyaAllah bertemu lagi. Yang baik daripada Allah Ta'ala. Yang jahat adalah yang jahat pula dah, yang buruk lah, yang tak baik itu daripada saya sebagai manusia bersifat baharu. Sekian saja daripada saya. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa teruskan menyokong produk-produk orang Islam, produk-produk Melayu. Tak ada sambung lah, kena tunggu buku siap baru kita cerita lain. Okay, itu saja daripada saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.